Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 134 Surah Al-A'raf, ayat 134 Surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma waqa'a 'alaihimur rijz qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijz lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Sadaqallahul azim. Artinya, dan tatkala ditimpakan ke atas mereka itu bangsa Kibti, bangsa yang melahirkan dinasti Fir'aun, dan tatkala menimpa ke atas mereka itu wabak penyakit yang membunuh mereka, bangsa Kibti yang melahirkan dinasti Fir'aun sedar dan insaf, lalu merayu kepada baginda Musa alaihi salam, wahai Musa, berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu dengan keistimewaan kelebihan yang diberikan kepada kamu, agar kami selamat daripada wabak penyakit. Sekiranya dikau wahai Musa dapat selamatkan kami daripada wabak penyakit ini, kami berjanji kami akan beriman dengan dikau dan kami bebaskan bangsa yang bersaing dengan kami, bangsa Yahudi Bani Israel, daripada menjadi mangsa kezaliman kami, dan sentiasa bersama dengan dikau wahai Musa. Ayat 134 Surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan detik saat kepupusan, penghapusan etnik bangsa
Qibti yang melahirkan dinasti Fir'aun. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, mengemukakan riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Bangsa Qibti, bangsa yang melahirkan dinasti Fir'aun. Dinasti Fir'aun memerintah muka bumi ini ribuan tahun. Dan bangsa Qibti menjadikan bangsa Yahudi, Bani Israel, sebagai saingannya. Lalu bangsa Qibti sudah menzalimi bangsa Yahudi Bani Israel. Bebanan, tekanan, desakan hidup ditimpakan kepada bangsa Yahudi Bani Israel. Disebabkan kezaliman mereka, Allah timpakan ke atas mereka bangsa Qibti, dinasti Fir'aun itu, wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka berdasarkan kenyataan Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat 606 Hijrah, bangsa Qibti, dinasti Fir'aun mula sedar dan insaf setelah ditimpakan ke atas mereka itu 7 kali wabak penyakit dalam tempohan 700 tahun. Ini berarti berjarak 100 tahun sekali bangsa Qibti ditimpakan wabak penyakit. Dan berdasarkan ayat 134 surah Al-A'raf, bangsa Qibti, dinasti Fir'aun sedar dan insaf. Kali ini kali ke-7, pusingan terakhir. Tiada maaf bagimu, tiada harapan lagi. Mereka sedar bangsa mereka bakal pupus di muka bumi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sebab itu mereka benar-benar merayu kepada baginda Musa alaihissalam, minta syafaat baginda Musa alaihissalam, berjanji pula dengan baginda Musa alaihissalam, ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Wahai Musa, tolonglah, berdoalah dikau untuk kami kepada Tuhan dikau dengan kelebihan keistimewaan yang diberikan kepada dikau oleh Tuhan dikau. Tengok, begitu sekali rayuannya. Janji pula, bukan aku janji, lebih dari itu. La in kashafta annar rijsa lanu'minanna lak. Kami berjanji kami akan beriman dengan dikau wahai Musa, kiranya dikau selamatkan kami daripada wabak ini. Kami bebaskan bangsa yang selama ini kami zalimi, bangsa Yahudi, agar sentiasa bersama dengan dikau wahai Musa. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pupus bangsa Qibti setelah 7 kali 7 pusingan wabak penyakit diturunkan dalam tempoh masa 700 tahun, berjarak 100 tahun dalam satu riwayat. Sebab itu dinasti Fir'aun mencengkam muka bumi ini selama hampir 1000 tahun. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah,
Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi wafat pada tahun 421 Hijriah, menulis dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu, kitab ilmu falak, menyatakan satu nilai, Zatal Awim, Zatal Awim, tahun ulangan, tahun berulangnya. Yang kita nak belajar falak satu ni aja, Zatal Awim, tahun ulangan. Dia ada jarak ulangan dan dia ada tempoh masanya. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi wafat 421 Hijrah menjelaskan bahawa kelazimannya apabila Allah timpakan di muka bumi ini wabak penyakit, tempohnya 2 tahun dan jarak ulangannya Zatal Awim 100 tahun. Bangsa Kibti pupus, dah tak didaftarkan lagi di PBB. Yang hanya tinggal menjadi kebanggaan bangunan-bangunannya, piramid namanya, dan tulisan-tulisannya. Bahasanya dah tak wujud lagi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila pupusnya bangsa Kibti, tumbangnya dinasti Fir'aun, baton berubah. Ini bukan baton sukan Olimpik yang terpaksa ditangguhkan di Tokyo. Baton berubah. Kali ini bangsa Yahudi Bani Israel mengambil alih kekuasaan di muka bumi. Dengan sepenuh harapan, semua menaruh harapan. Ingat tak dulu zaman muda-muda Black Dog Band menyanyikan lagu Harapan Setinggi Gunung. Habis. Apabila bangsa Yahudi Bani Israel mengambil alih, sangkanya lebih baik. Duka cita dimaklumkan. Lebih zalim daripada bangsa Kibti. Maka Allah datangkan hukuman yang sama, iaitu Allah timpakan wabak penyakit kepada bangsa Yahudi Bani Israel yang berlaku zalim kepada bangsa-bangsa yang lain di muka bumi. Kenapa semuanya nak zalim ni? Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita ni memanfaatkan apa yang Allah beri, dia tak zalim. Dia mula zalim apabila nak menambah lagi apa yang telah diraih, apa yang telah diperoleh. Kalau setakat memanfaatkan apa yang diberi, dia tak zalim. Tetapi apabila nak tambah tu, nak nilai tambah tu, dia dah begitu caranya, dia kena zalim. Kerana dia nak lebih dan nak tambah. Macam kita ambil nasi tambah, ingat tak orang belakang? Itu aja. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila bangsa Yahudi Bani Israel mengambil alih, lagi zalim. Lalu Allah hukum bangsa Yahudi dengan Allah Ta'ala timpakan wabak penyakit. Kenapa mesti patternnya sama, wabak penyakit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, inna hadzal waba mautun daqiqun. Bahwasanya wabak ini merupakan kematian secara senyap, kematian secara halus. Tetapi paling menyakitkan dan
sengsara siapa yang mengidapnya. Mautun dakikun, mati secara senyap, mati secara halus, tetapi siapa yang mengidapnya amat sengsara, menyeksakan. Wal-'ayazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 243 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzaral maut. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang melarikan diri menjadi pelarian? Itulah dia bangsa Yahudi Bani Israel. Ribuan bilangan mereka. Mereka takutkan mati kerana didatangkan di penempatan mereka wabak-wabak penyakit yang membunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada mereka, matilah kamu. Setelah sekalian mereka mati akibat serangan wabak penyakit, Allah Subhanahu wa taala hidupkan mereka buat seketika agar mereka memberi peringatan kepada anak cucu cicit mereka yang akan terus hidup di muka bumi hingga hari kiamat. Bangsa Yahudi Bani Israel. Ayat 243 surah Al-Baqarah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606 Hijrah, dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Ayat ini menjelaskan giliran bangsa Yahudi setelah bangsa Kibti mengambil giliran. Ini bukan angka giliran peperiksaan, tak. Setelah bangsa Kibti mengambil giliran pupus di muka bumi, kali ini bangsa Yahudi pula mengambil giliran. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan Allah datangkan wabak penyakit. Sebahagian besar daripada penduduk bangsa Yahudi Bani Israel terkorban. Sebahagian lagi berjaya menjadi pelarian. Keluar segera meninggalkan penempatan kediaman menjadi pelarian demi menyelamatkan nyawa. Dan segelintir kecil gulungan hartawan, mereka enggan meninggalkan penempatan kediaman mereka, tetapi merengkuk kesakitan, keperitan, sengsara di serangan wabak penyakit. Bermula dengan musim sejuk, wabak penyakit menimpa penempatan mereka, bangsa Yahudi. Dalam sekejap masa, ramai terkorban, pandemik namanya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bermula dengan musim sejuk, kemuncaknya musim bunga, dan keadaan mula beransur pulih apabila musim panas dalam tempoh masa 6 bulan. Keadaan benar-benar pulih apabila cukup 2 tahun. Itu dia punya sunatullahnya begitu. Wabak ni 6 bulan pandemik. Bermula lazimnya pada musim sejuk,
berakhir pada musim panas, bukan berakhir tak ada penyakit. Keadaan mula perlahan dan perlahan, keadaan mula kita kata ia tenang, tidak seperti sebelumnya itu. Manusia perlu tunggu lagi 1 tahun 6 bulan barulah bersih. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, cukup 2 tahun yang menjadi pelarian balik semula ke penempatannya. Golongan yang kaya, yang meraung kesakitan, kepedihan, sengsara, membuat perakuan, kiranya diserang sekali lagi wabak penyakit, kami akan bersama-sama dengan kamu, tinggalkan sahaja penempatan ini. Wah, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Setelah Allah Ta'ala timpakan wabak penyakit, Allah Ta'ala gantikan pula. Ni ada gantian. Setakat berim tak banyak mana. Tapi lazimnya selepas 2 tahun ni ada gantian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 140 surah Ali Imran. Ayat 140 surah Ali Imran. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ila akhiril ayah, sadaqallahul azim. Demikianlah kesusahan-kesusahan yang ditempuhi hari demi hari. Begitu juga sebaliknya kesenangan-kesenangan yang dikecapi hari demi hari. Kami yakni Allah gilir gantikan di kalangan umat manusia. Bangsa Yahudi, kalau bangsa Kibti, dia punya giliran dia, wah, maknanya 7 kali dia mewah. Akhirnya pupus. 7 kali kena wabak, 7 kali didatangkan kemewahan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bangsa Yahudi begitu juga. Allah datangkan kemewahan, gantian. Apabila dah mewah, lupa daratan, lupa lautan. Nak dapat lebih, kena zalim orang lain. Itu standard branded ISO, bukan SOP. Nak dapat lebih, dia kena zalimi orang. Kalau untuk cukup menjalani hidup, dia tak perlu zalimi orang. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila zalimi orang lain, Allah datangkan wabak penyakit untuk bangsa Yahudi Bani Israel. Kali ini yang kaya pun larikan diri. Wah, tapi bangsa Yahudi ni tuan-tuan, dia hebat. Dia ada plan A, plan B. Dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia dah ada tempat pelarian dia. Bukan UNCR tu, bukan. Apabila berlaku je wabak, dia dah tahu dia akan melarikan diri, escape tu mana? Australia ke? Dia dah ada tempat dia. Yalah, dia banyak duit, zalimi orang. Allah timpakan wabak penyakit, habis. Tak seorang pun yang tinggal. Kenapa dia boleh tahu wabak penyakit datang? Musim sejuk. Musim sejuk aja, get ready. Musim sejuk, wabak datang,
let's go now. Semua keluar. Wahum ulufun hazaral maut. Ribuan bilangan mereka itu bangsa Yahudi Bani Israel yang menjadi pelarian. Mereka itu takutkan mati, kata Allah. Mereka menuju ke satu penempatan yang telah mereka rancang. Mereka sampai di penempatan baru, lembah yang subur, tasik yang ada sumber air, raw water. Apabila mereka sampai di penempatan itu, mereka terkejut. Air yang menjadi sumber minuman mereka, tasik yang mereka bina, tiba-tiba beracun. Bumi, tanah, lembah yang subur beracun. Udara yang mereka hirup beracun. Dalam bahasa Arab, apabila berlakunya keracunan air, keracunan tanah, keracunan udara disebut ta'un. Ta alif ain waw nun. Ta'un. Dalam bahasa Melayu, ta'on. Keracunan air, keracunan tanah, keracunan udara. Nak pergi mana? Coronavirus, keracunan udara. Saya pun kena pakai penutup. Ini Pak Kal aja ceramah. Habis ceramah pun kena tutup mulut, tutup hidung. Siapa nak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kenapa? Udara beracun. Ta'un, keracunan air atau keracunan tanah atau keracunan udara. Wal-'ayazubillah. Mati, tak seorang pun hidup. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan, setelah semuanya mati, Allah hantarkan seorang Rasul yang tak disebut namanya dalam Al-Quran, Nabi Allah Hizqil alaihi salam. Sampai di lembah maut itu, Nabi Allah Hizqil alaihi salam melihat bagaimana kulit, daging, tulang dicantum semula. Bangsa Yahudi Bani Israel yang terkorban dihidupkan semula. Apabila mereka itu hidup seketika, mereka marahlah. Kenapa nak hidupkan kami lagi? Betapa seksanya, peritnya, sakitnya, sengsaranya kami menghadapi sakaratul maut. Untuk apa kami dihidupkan? Nabi Allah Hizqil alaihissalam beritahu agar kamu ingatkan anak cucu cicit kamu, bangsa Yahudi yang akan terus hidup di muka bumi hingga hari kiamat. Itu bukan untuk dibangkitkan seketika, claim mileage, claim overtime. Tak. Ingatkan anak cucu cicit. Be careful. Sejarah berulang. Jangan zalimi orang. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, "Inna hadzal waba rijsun ahlakallahu bihi ba'dal umami wa qad baqiya minhu syai'un fayaji'u ahyanan wa yazhabu ahyanan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya wabak ini merupakan azab dari Allah kepada umat manusia. Tengok, Rasulullah memperakukan azab dari Allah kepada umat manusia yang zalim. Maka Allah binasakan sebahagian daripada umat manusia dengan didatangkan serangan wabak penyakit. Dan sesungguhnya wabak penyakit itu akan berada di muka bumi. Wabak penyakit itu tak habis begitu sahaja. Waqad baqiya. Sesungguhnya tetap ada
saki baki, wabak penyakit di muka bumi. Sesungguhnya tetap ada saki baki, wabak penyakit di muka bumi. Waqad baqiya minhu syai'un. Itu amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas 2 tahun nanti 2021 insya-Allah keadaan pulih. Allah bagi gantian. Wah, lepas ni siapa pula yang kaya? Tapi ingat, walaupun dah cukup 2 tahun, waqad baqiya minhu syai'un, tetap ada saki baki wabak penyakit di muka bumi. Oleh itu, fayaji'u ahyanan wa yazhabu ahyanan. Wabak penyakit boleh datang pada bila-bila masa, boleh pergi pada bila-bila masa, mendatang dan menghilang. Wal-i'yazu billah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, benua Eropah terkejut dengan serangan wabak penyakit. 1918, 21 Disember 1918, wabak penyakit menyerang Euro. 1919 masih ada lagi yang terkorban. Sumber tidak rasmi 50 juta yang positif dan dianggap 50 juta terkorban. Hinggalah 1920 settle. 1921, 1922, 1923 Allah Subhanahu wa taala bagi gantian. Eropah gah dengan revolusi industri. Wah. Betapa yang ramai mati itu, Spain, Italy, France, Hungary, mati semua. Bayangkan 50 juta. Allah datangkan gantian. 1921, 1922, 1923 melonjak industri, revolusi industri di Eropah. Yahudi memainkan peranan. Dia nak lebih. Dia zalimi bangsa Nazi pula, kerana bangsa Nazi bersaing dengannya, Germany. Dah mengheret perang dunia pertama 1925, tumbangnya Empire Islam Osmaniyah Turki. Yahudi nak terus kaya lagi. Ya, Nazi membalas dendam 1942. Mengheret Jepun untuk turut serta dalam perang dunia kedua. Yahudi kuat, tuan-tuan. Dia ada pakatan Warsaw, dia ada pakatan NATO. Itu semua tu darah Yahudi. Senang aja budak-budak tu ikan bilis saja ditewaskan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Timur mula berkembang ekonomi, dipisahkan Korea Utara, Korea Selatan. Kawasan paling subur Indo-China habis dimusnahkan. Vietnam namanya. Lost terus sampai sekarang. Tak ada apa hasil. Wal-i'yazubillah. Arab sedang naik dengan minyak. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. 6 negara Arab perang. Seko aja Yahudi. Kalah Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Perang 6 hari. Yahudi. Lepas tu dia kacau balik. Dia lagakan Iran, Iraq. Dia cuba nak lagakan orang Jawa kabeh. Nak lagakan orang Jawa dekat Sabak Bernam. Tapi orang Jawa tak ada harta
konfrontasi Malaysia, Indonesia tak menjadi. Kenapa tak ada harta? Yang ada tempe je. Ini sejarah. MH370 suka-suka dia je. MH17 dia tembak, dia kata orang lain. Senang aja. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kesian abang wagiman, wagiran, wagimin, wagino, wagio makin jatuh rupiah. Apa kurangnya ringgit Malaysia? Habis kita bekerja macam nak mampus. Yang kaya raya Yahudi tak apa. Allah Maha Kaya. Cukup. Ni belajar ilmu falak. Zatal awim, tahun ulangan kemudaratan. 1918 ulangannya 2018 MERS datang. Penyakit yang akan memberi mudarat kepada pernafasan. Itu dia punya intro dulu. 1918 ulangan 2018 MERS datang. 2019 baru datang si abang dia, Abang Long datang. Coronavirus. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Sampai bila? Sampai 2 tahun. InsyaAllah 2021 selesailah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah menjelaskan bahawa wabak penyakit ini merupakan azab yang Allah timpakan untuk penghapusan etnik yang zalim. Itu je. Simple past tense, simple present tense. Dari segi ilmu falak, dia ada jarak ulangan dia, zatal awim. Dan dia ada tempoh masa serangan dia tu. Musim sejuk, kemuncak, pandemik, musim bunga, hingga musim panas. Selepas itu pemulihan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis dalam kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un, wafat pada tahun 852 Hijrah, menulis dan mengemukakan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasanya umat aku disebabkan 2. Umat aku ramai yang terbunuh akibat daripada peperangan, dan umat aku ramai yang terkorban akibat serangan wabak penyakit. 2. Ramai yang terbunuh akibat peperangan, ramai yang terkorban akibat serangan wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Tuan-tuan boleh buat conclusion sendiri. Sekarang ini, darah Yahudi yang banyak terkorban. USA dah 158,000. Wah, itu semua darah Yahudi. Italy, Spain, United Kingdom, itu semua darah Yahudi. Apa kurangnya Rusia? Yahudi Ortodok. Sabak Bernam dah tak ada kes dah. Wong Jawa kabeh dah tak ada kes. Tapi kita kena tempias juga, tuan-tuan. Kena juga tempias. Habis saudara kita yang dekat seberang tu, dah memang Indonesia tu hari-hari ramai mati. Mati kelaparan, tak cukup zat lah, tuan-tuan. Datang coronavirus mempercepatkan. Kesian, klaim akhirat kematian pun tak dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka sekarang ini
Tuan-tuan tengok Dunia Jam 11 berita. Pemuda-pemuda Yahudi Bani Israel marah dengan Perdana Menteri, minta segera Perdana Menteri Israel letak jawatan. Apa pasal ha? Kerana Perdana Menteri Israel dia dah buat kompleks di bawah Al-Masjidil Aqsa. Kerana orang-orang Yahudi yakin zaman fitnah tak ada siapa yang selamat kecuali duduk di Haikal Sulaiman, duduk di kawasan ruangan iktikaf Al-Masjidul Aqsa yang dibina oleh Nabi Allah Sulaiman. Ruang tu bukan besar, members only, kabinet dia pun saja. Takkan nak ambil pemuda dia, biar kau mampus lah kat luar sana. Wah, tengok orang Yahudi dah ketakutan tuan-tuan. Dia tak tahu nak pergi mana. Dia menaruh harapan. Itu yang dia nak sangat, Al-Masjidul Aqsa, ruangan iktikaf bawah tu, untuk selamatkan nyawa dia. Kerana dia tahu adakah wabak coronavirus ini detik-detik penghapusan etnik bangsa Yahudi. Kita pun tak kira adakah dah pusingan yang ke-7. Kita pun tak tahu. Tuan-tuan, saya bukan ahli sejarah. Saya imam masjid saja. Adalah belajar falak sikit-sikit. Dan tuan-tuan pun nak dengar kuliah aku. Terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang lain mana nak dengar? Terakhir. Rumah saya kata, sampai bila kita nak pakai penutup ni bang? Cakap cukupkan. Tempohnya 2 tahun. 2 tahun ni lah nak buat macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kenapa? Imam An-Nawawi rahmatullah alaih wafat pada tahun 676 Hijrah. Menulis dalam kitabnya Al-Majmu', tokoh ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi menyatakan kebiasaannya selepas wabak, di sebalik Allah beri gantian, selepas wabak ini bertambahlah koleksi penyakit. Zaman dia berlaku wabak. Ini pengalaman dia. Pengalaman Imam Nawawi, dia kata dalam seumur hidup dia, dia sempat, Allah beri kesempatan menemui wabak. Tuan-tuan, saya sempat, tuan-tuan sempat. Ini sejarah. Ini sejarah. Imam An-Nawawi menyatakan zaman dia selepas saja wabak bercambah penyakit. Dan di zaman dia 676 Hijrah sudah ada 500 jenis penyakit. Zaman dia dah ada 500 jenis penyakit. Lepas ni tuan-tuan buka kedai farmasi aja. Maka lepas wabak COVID-19 ni akan bertambah lagi penyakit. Jadi nanti farmasi kena besar lagi. Ada banyak ubat-ubat kena sediakan. Wal-i'yazubillah. Kenapa? Selepas wabak penyakit akan berlaku 3 angkara. Insibabud dammi, tumpah darah. Intifahud dammi, darah berangin. Yang ketiga, hijanud dammi, darah menjadi buruk. Okey, kita terjemahkan. Apa makna insibabud dammi? Tumpah darah. Bahasa modernnya, sel darah putih makan sel darah merah. Jadi penyakit-penyakit yang sedemikian makin banyak. 1. Apa maksud pula intifahud dammi? Darah tu berangin. Ramai yang kena darah tinggi, darah rendah. Susah tuan-tuan. Lebih garam, darah tinggi. Kurang garam, darah rendah. Kurang gula pun cepat mati. Banyak gula, potong kaki. Serba tak kena. Apa lagi? Hijanud dammi, darah tu menjadi buruk.
Apabila darah tu buruk, berlakulah baras. Bahasa Melayunya barah. Makin banyak barah. Kerana barah ni berasal daripada darah. Darah tu buruk. Maka lepas ni tuan-tuan kena makan suplemen tak habis-habis. Jadi duit pencen tu habis dengan suplemen aja. Sangkanya duit pencen nak beli Range Rover. Tak adalah. Lepas ni makan suplemen aja lah. Darah kita buruk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu kebimbangan Imam An-Nawawi. Rahmatullah alaih. Dan Imam An-Nawawi menyatakan, dia kata zaman dia, lepas saja wabak, penyakit lain bercambah, pemuda-pemuda yang ramai terkorban. Yelah macam tuan-tuan jenis orang pantang kan, dah pencin, pantang lah. Anak muda kita memang hari-hari burger, cepat mampus. Wal'ayazu billah. Nanti makin lama tak mematuhi SOP. Kalau aku kena tak ada siapa pun nak ganti. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.